Lori tak lalu, pandai lori. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita nak menyampaikan hasrat kita sebenarnya ketidakselesaan menggunakan di masjid baru lah. Masjid ni okey sebenarnya, tapi jalan. Pertama sekali isu jalan. Jalan kalau kita tengok daripada simpang jalan besar tu ke masjid ni, jalan dia tidak bertah. Pertama, yang keduanya berluang. Kalau musim hujan ni maknanya dia berselut lah. Jadi setiap kali kenderaan masuk ke masjid ni dah pasti dah kena hantar pergi kawash. Kena berlakunya kotor lah. Jadi saya tak tahu macam mana dibinanya masjid ni tanpa digazetkan jalan untuk ke masjid. Ini satu-satu perkara yang berlaku lah dalam sejarah dekat Malaysia ni. Maknanya masjid di bawah kerajaan tau. Diwartakan tanah ni adalah di bawah kerajaan. Tapi di manakah reserve jalan? Itu yang jadi masalah kita, maknanya jalan tidak direservekan untuk ke masjid. Itu yang jadi persoalan kita lah. Itu adalah salah satu ifrah sebenarnya yang keperluan jalan ni. Di mana-mana kampung pun sebenarnya yang kecil pun mesti ada jalan dia. Dari rumah ke rumah tu mesti ada reserve jalan dia. Ni sedangkan di sini berlaku dekat Selangor pula tu Negeri Maju. Yang kedua dia sebenarnya pintu pagar. Kalau tuan-tuan tengok tadi semasa pergerakan keluar dan masih lagi sekarang kalau tengok sangkut dekat pintu sini. Masalah adalah pintu pagar ni dibuat satu. So kita minta supaya pintu pagar ni dibuat dua tempat lah. Pertama sekali di sini dan yang kedua dekat ujung sini. Jadi kita nak mengelakkan kesesakan apa yang tuan-tuan tengok sekarang. Jadi saya dimaklumkan pihak masjid ni dah hantar surat kepada JKR pada 9 hari bulan September. Tetapi sampai ini hari sebarang jawapan tidak dapatlah daripada jawapan daripada surat rasmi ni. Tidak dibolehi kat masjid ni. So dah 6 bulan rasanya lebih kurang apa-apa jawapan tak dapat. Adakah JKR ni terlalu sibuk sehingga tidak dapat menjawab soalan surat-surat rasmi orang? Kita minta ini JKR jawablah. Yang seterusnya adalah kita minta jenjantas. Jenjantas ni perlu jenjantas untuk motosikal lalu. Yang disebutkan oleh Datuk Nozar, masalah yang kami para jemaah hadapi ialah masalah utama, ialah masalah jalan raya lah. Kalau tuan-tuan boleh tengok di depan sana, lori keluar masuk lebih daripada 30 trip sehari, mengganggu perjalanan trafik jemaah yang nak keluar daripada masjid selepas solat Jumaat. Tanah ini bukan tanah tar, maknanya ketika siang, ketika panas, debu akan berterbangan hingga ke dalam Dewan Solat. Jadi kami terpaksa vacuumkan Dewan Solat setiap hari kerana debu pasir masuk ke dalam Dewan Solat. Ketika hujan, seperti mana yang Datuk bagi tahu, ianya berselut dan penuh dengan lubang. Jadi ia menyebabkan setiap 2 hari kereta terpaksa dicuci hantar ke car wash. Dan jalan juga merupakan satu bottleneck. Di depan sana ada traffic light di mana dia menghalang kelancaran lalu lintas. Dan keduanya kita juga minta laluan motor kerana lihat anak-anak muda, terutama anak-anak sekolah yang balik sekolah, mereka terpaksa melalui simpang 4 yang amat berbahaya. Dan jika ada laluan jejantas motor, dia akan mengurangkan kes kemalangan yang bakal berlaku. Belum berlaku lagi, tetapi kita mintalah supaya ia tidak berlaku dengan adanya jejantas motor. Dan yang isu ketiga adalah tentang pintu pagar kedua yang kita cadangkan sebenarnya nak buka di sebelah kanan saya ni, tetapi masih lagi dalam pertimbangan pihak yang berwajib. Jadi saya mohonlah pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkaitan supaya mengambil pertimbangan permohonan saya selaku nazir masjid ini dalam menguruskan masjid ini untuk beri keselesaan kepada jemaah kami. InsyaAllah saya harap ianya mendapat perhatian daripada pihak atas, insyaAllah. Tuan Nazir, masjid ni boleh menampung berapa? Masjid ini kalau di dalam Dewan Solat boleh menampung 900 orang, dan ketika di luar semua ni boleh menampung 2,300 orang.
Jadi ketika solat Jumaat memang pack dengan 2,300 dengan jalan yang sehala. So jadi agak sukar lah untuk kami keluar. Jalan yang dimaksudkan depan ni katanya bukan jalan kerajaan. Jadi boleh tahu tak jalan milik siapa? Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya jalan di luar ini adalah jalan private, jalan kepunyaan Kenneth yang telah disewakan kepada Kajang Rock selama lebih 20 tahun lagi kerana industri pembatuan ya. Jadi saya rasa kerajaan perlu buat sesuatu untuk sama ada mengambil alih jalan ini supaya boleh digunakan untuk jemaah keluar masuk masjid kerana ia satu-satunya jalan ke dalam masjid, atau boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Kajang Rock bagaimana kita boleh selesaikan isu ini. Boleh sharekan lagi info tentang pembinaannya bila siap dia. Okey, masjid ini merupakan masjid baru. Kami merancang membina masjid ini mengambil masa 20 tahun. 20 tahun kami merancang untuk membina masjid ini. Akhirnya masjid ini terbina pada tahun lepas dan mula digunakan untuk solat Jumaat pada bulan Ogos, pertengahan bulan Ogos 2023. Jadi sejarah yang panjang masjid ini selama 20 tahun untuk dibina, dan ini satu-satunya masjid yang terdapat di kawasan Bandar Teknologi Kajang. Jadi kami haraplah ianya memberi manfaat kepada penduduk setempat, insya-Allah. Dan masjid ini merupakan masjid karya, dan di sebelah saya ini Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdul Qadir Cik Nil merupakan imam satu masjid. Kami ada jawatan kuasa masjid yang menguruskan masjid ini. Jadi insya-Allah dengan bantuan jemaah semua, kami berusahalah mencari dana untuk menjalankan operasi masjid ini, insya-Allah. Selain itu mungkin ada isu yang berkenaan ini, mungkin ada menghantar surat kepada mana-mana pihak, sama ada pihak politik MD. Kita ada menghantar surat kepada pihak JKR tentang isu jalan lah, tetapi masih mendapat jawapan yang sama lah, masih di dalam pertimbangan. Kita ada juga mohon pertolongan daripada rakan-rakan politik yang kita cuba dapatkan, tapi sehingga ini kita rasa belum berhasil lagi lah, belum berhasil, dan isu ini tidak diketengahkan ke atas orang atas. Jadi kami mohon pihak media dapat menyampaikan salam saya ni dan isu ni ke pihak atas, insya-Allah. Tuan Nazir, saya difahamkan antara sebab katanya masjid dalam tempoh jaminan. Jika benar, jaminan tu sampai bila? Okey, mengikut JKR, masjid ini masih dalam edah. Okay. Masih dalam edah, masih dalam waranti sehingga bulan 8 tahun ini. Jadi dikatakan kita tidak boleh mengubah suai apa reka bentuk masjid ini untuk mengelakkan waranti atau edah itu daripada terbatal. Tetapi kami berpandangan membuka pagar kedua tidak mencacatkan struktur bangunan masjid. Jadi itu isu yang kami cuba perjuangkan. Tetapi ia masih lagi bertahan mengatakan tidak boleh diubah apa-apa sehingga bulan 8. Ya. Walaupun minta jalan raya berita kan? Oh, jalan raya tak termasuk dalam struktur edah waranti itu. Sepatutnya boleh dibincangkan antara pihak yang berwajib dengan pihak Kajang Rock lah. Jadi kami ini mengharapkan sesuatu berlakulah tentang jalan raya ini supaya beri kemudahan kepada semua jemaah yang datang. Seperti yang tuan-tuan lihat, ianya amat berdebu dan tak selesa lah. Kita nak tempoh ni disegerakan lah. Maksud dia rungutan ni boleh kata tiap-tiap minggu je berlaku yang macam ni. Jadi apa yang kita tengok ni disegerakan lah kan, supaya apa yang kita cakap ni sampailah ke pendengaran MB Selangor katakan. Jadi kita bukan minta yang bukan-bukan, kita minta supaya benda yang asas ni, perkara asas ni jalan sebenarnya. So kita minta disegerakan. Bukan kita nak bagi tempoh apa tidak, disegerakan lah, kalau boleh secepat mungkin lah. Right. Dia mungkin Tuan Imam mungkin ada ingin, saya percaya mungkin ada banyak sangat mana pendapat yang lain ya. Okey, terima kasih. Saya tak nak ulas tentang jalan raya pintu kedua Nazir. Cuma saya sebagai selaku imam, imam ni dia nak jemaah ramai. Jadi biasanya kalau hari lain tu jemaah sangat kurang. Dia tanya imam, saya tanya jemaah ahli Korea, kenapa tak datang masjid? Dia kata antaranya jalan, masalah jam itu antara asbab yang utama. Kenapa jemaah waktu 5 waktu tak berapa ramai. Jadi saya juga menyerulah kepada pihak yang berwajib kalau boleh dapat atasi benda ni, masalah yang perkara ni disegerakan supaya
respon daripada jemaah saya tengok, dia orang datang masjid ni dia orang suka. Sebab suasana masjid kita ni memang sangat ceria, sangat menarik. Tetapi masalah yang tu, masalah jalan dan nak ke sini, itu masalah yang utama sekali. Jadi kalau dapat diselesaikan, insya-Allah kita tengok belakang tu ramailah jemaah saya insya-Allah. Terima kasih. Memandangkan kita dah Ramadan ke-18 kan. So lagi beberapa hari kita nak habis solat tarawih. So macam mana solat tarawih tu? Alhamdulillah, solat tarawih setakat ni jemaah kita masih ramai. Contoh dalam berbuka 350 orang. Tak pernah lagi dalam sejarah hidup saya datang berbuka seramai itu. Dalam masjid yang kali pertama yang berbuka diadakan, seramai itu daripada dulu sampai semalam lebih kurang dalam 350 orang dalam jemaah. Tapi dan saya yakin sekiranya masalah-masalah yang dikemukakan oleh Datuk dengan Nazir tadi bukan cakap 350 orang, mungkin ramai lagi. Dengan sebab keselesaan dan kemudahan untuk ke masjid insya-Allah. Baik, tadi kami temu bual ada banyak juga para jemaah yang keluar yang warga negara sini termasuklah warga luar negara. Jadi rata-rata mereka menyokong penuh tindakan pihak masjid yang meminta JKR untuk memperbaiki apa yang diminta pada hari ini. Jadi seandainya pihak JKR yang menonton ni minta Tuan Nazir ke Tuan Imam ke, mungkin boleh katakan sesuatu. Manalah tahu JKR menonton. Saya selaku Nazir yang menguruskan pentadbiran Masjid Bantar Teknologi Kajang ini merayu, memohon, meminta kepada pihak yang berwajib, terutamanya pihak JKR, jika mendengar rayuan saya ini supaya mohon disegerakan tentang pembinaan jalan tar yang dapat memberikan 100% keselesaan mereka yang datang ke sini. Jadi saya mohon banyak-banyak, saya bagi pihak semua jemaah betul-betul merayu agar diberikan apa yang kami minta ini secepat mungkin. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi surat pun dah dibuat, pertemuan pun saya percaya sudah. Jadi adakah ini jalan terakhir untuk media ni supaya pihak kerajaan negeri mendengar tu sebenarnya ataupun dia nak dirikan? Ya, setelah beberapa surat kita hantar kepada pihak yang berwajib, setelah kita adakan beberapa mesyuarat dengan mereka, kita nampak sehingga kini tiada apa-apa progres atau perubahan yang berlaku. Jadi saya harap dengan tindakan kita pada hari ini dapat membukalah pihak-pihak yang di atas sana tu supaya dapat melihat apa yang kami hadapi sekarang. Assalamualaikum, Dek. Okey, apa yang kita alami memang benar. Pegawai-pegawai masjid kata keadaan jalan punca kesesakan sampai ke dalam masjid. Jadi boleh komen sikit tak pendapat anda? Ya. Langkah masjid adakah anda sokong? Untuk minta JKR baiki keadaan jalan? Sangat sokong lah. Satu lagi pihak masjid minta untuk buka satu pintu lagi. Betul, dekat belah sana. Okey. Senang sikit nak keluar dekat sini. Jadi anda menyokong pihak masjid. Betul. Anda duduk di sini, Dek? Saya duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri. Saya penduduk berhampiran dengan Masjid Bantar Tek Kajang ni. Saya duduk lebih kurang 10 minit daripada sini. Okey, saya ni kali kedua saya solat Jumaat di sini. Sebab kali pertama saya datang pada awalnya saya nak masuk dah jam. So saya dah terlepas lah pada azan pertama tu. Jadi keadaan di sini agak saya tak sangka pula, masjid besar. Saya pada jauh saya nampak cantik. Tapi bila saya masuk sini saya tengok jalan tak bertar. And then bila masuk ke masjid utama yang besar ni, dia ada satu pagar utama saja. So bila saya masuk nak parking dah sudah apa semua, bila saya lepas solat Jumaat keadaan lebih teruk lagi. Daripada bila semua jemaah keluar serentak. Jadi dia macam sekarang ni dekat hampir pukul 3, jalan masih lagi agak sesak lagi. So keadaan di sini agak kata meruncingkan lah. Sebabnya dia akan mengurangkan jemaah tu sendiri. Sebabnya saya bekerja, so waktu bekerja saya sampai 2.45. Jadi kalau saya masuk lewat daripada waktu kebiasaan ni, jadi susah sikit lah jadi untuk datang lagi ke masjid. Kami nak jalan tar. Kami nak jejantas laluan motor. Kami nak pintu pagar kedua.